Hey guys, Assalamualaikum. Jom hari ni Kak Tia nak share dengan you guys marketing plan Mamasab International Sendirian Berhad yang terkini untuk tahun Oktober 2023. So sebelum Kak Tia explain lebih panjang, you kena faham dulu apa fungsi marketing plan ni. Why you kena faham? Untuk apa you faham marketing plan ni? Okey, dalam pembinaan bisnes sebagai seorang reseller ataupun sebagai seorang agent ataupun dropship lah, apa saja yang you faham lah dalam istilah networking business ni, marketing plan ni adalah benda paling core, paling utama untuk you mastery, untuk you masterkan. Okey, so paling sangat-sangat penting untuk you faham marketing plan sebelum you nak mulakan satu-satu business networking. So hari ni Kak Tia nak share dengan you guys apa marketing plan Mamasab offer dekat semua rakan niaga kita. Okey, perkara pertama yang you kena faham sebelum kita go further ialah konsep business Mamasab itself. So konsep kita dekat sini kalau you all nampak konsep business Mamasab ialah kita zero modal, of course. Kita zero simpan stok, zero rugi. Tak perlu keluar modal, tak perlu simpan stok, and insyaAllah kalau tak ada modal, tak ada stok, tak adalah rugi, kan? Okay, so konsep kita simple, very straightforward. Sangat-sangat straightforward, simple, mudah nak faham. So dekat tepi ni Kak Tia ada share dengan you guys, okay? So macam mana bila kita nak mulakan bisnes Mamasab ni? Apa basic foundation, asasnya? Okay, yang kita kena prepare diri kita so that kita punya journey tu lancar je kan. Cantik je journey kita tu. Benda pertama sekali yang kita kena take note ialah, okay, konsep yang pertama ialah ni, part ni. Suka ni. First thing first ialah kita kena faham, kita kena suka dulu dengan apa yang kita kena suka ni. Antaranya, kita kena suka dengan produk lah. Produk yang kita jual, platform yang kita sedang bersama, circle, circle environment. Sorry, nak eja benda tak betul dah, environment. Okay, environment dalam company yang kita bersama ni. Of course dalam cerita ni Mamasab lah. So you kena suka dulu dengan produk, kena suka dulu dengan platform, you kena suka dulu dengan circle environment yang kita ada dekat dalam Mamasab ni. Bila suka ni sayang, okay, bila suka dia senang lah. Bila suka kan, dah jatuh cinta kan, suka, you excited. Dekat sini apa you perlu buat seterusnya ialah just hanya perlu berkongsi. You perlu buat sharing. Lagi ramai orang kongsi, you kongsikan maklumat, you share you punya experience, pengalaman. Okay, you share you punya pengalaman. Boleh faham ke tulisan Kak Tin tu? You share you punya ilmu, you punya progress kan. Share lah you punya journey, you share you punya keseronokan. Apa saja benefit yang you dapat lah daripada platform Mamasab ni, you kongsikan. Nak kongsi dekat mana? Simple, dekat social media kan. Kat social media, okay, dekat you punya contact phone you, customer you, kenalan you, contact you kan, family, kenalan you. Lagi ramai orang yang you kongsikan, lagi mudah dan cepat lah you membina kerjaya dan company you bersama Mamasab. And then konsep seterusnya ialah dengan memberi perkhidmatan yang terbaik. Bila you suka sayang dan you buat perkongsian, you buat sharing, ada orang berminat, sama ada berminat nak membeli ataupun berminat nak join you meniaga sama-sama, you kena bagi perkhidmatan yang terbaik. Itu je konsep dia. Okay, perkhidmatan yang terbaik ni maksudnya apa? Make sure orang yang deal dengan you ni, it's either customer ataupun anak team, okay, customer ataupun you punya new partner, make sure diorang happy dengan layanan yang you berikan. Bukan layanan yang HQ berikan. Yang HQ berikan tu insyaAllah kita ada care line kita ada support system dekat bahagian HQ punya services. Tapi ini bahagian you ni. Bila you dah bersama dengan Mamasab ni, bila you buat perkongsian, ada orang nak beli, ada orang nak join team you, make sure you bagi servis yang terbaik seikhlas hati daripada you. Bagilah mereka merasai pengalaman yang indah, yang seronok bersama dengan you, berurus niaga dengan you. That's the thing. Konsep dia mudah je. Bila you all baca ni kan, bila you all tengok kat atas tulis ni kan, ada melibatkan apa-apa duit tak?
Memang tak ada lah. So zero modal, zero rugi. So kat sini kan, nak jatuh cinta, tak memerlukan modal pun kan. You hanya perlu belajar, research, study, ataupun mungkin kalau you beli buat makan sendiri tu, sambil you makan sendiri, sambil tu you bercinta dengan produk kita. Okay, buat sharing social media, zero cost. Ini zero cost. Post kat social media mana kena bayar, betul tak? Bagi layanan yang terbaik, make people happy. Itu daripada side you kan. InsyaAllah zero cost. Okay, InsyaAllah zero cost. Okay, so konsep kita very straightforward. So far clear Okay, so bila you faham dekat sini, the next thing is yang you kena tahu ialah journey. Apa journey yang Mama Sap sediakan untuk you all semua. Okay, so inilah journey kita. Journey dalam Mama Sap. Okay, journey ni dia lebih kurang lah macam you all punya career path. Ada je career pun dah tak betul dah ni. Career path you. Okay, apa maksud career path? Laluan kerjaya lah. Okay, macam mana you kerja makan gaji, macam tu jugalah you dalam perniagaan. Macam tu jugalah you dalam business. Tak kisahlah kalau you sebagai seorang bos ke, you sebagai seorang pekerja ke, ada journey yang you kena lalui untuk you dapat more. Itu kalau you nak more lah. Okay, contoh kalau you bekerja, you makan gaji, you nak more, you kena naik pangkat. Setuju tak? So dalam company pun ada pangkat, dan setiap pangkat ni ada kelayakannya. Dan setiap pangkat ni imbuhannya berbeza, tak sama. So dalam Mama Sap, kita menggunakan konsep sama macam kita bekerja juga. Kita ada pangkat-pangkat yang Mama Sap offer dalam Mama Sap. Okay, cuma setiap pangkat ni dia ada kelayakan yang tertentu dan imbuhan yang berbeza. Dan untuk you dapat setiap pangkat-pangkat ni tidak boleh dibeli. Pangkat-pangkat ni tak boleh beli. Okay, sebab kita bukan skim cepat kaya. Okay, kita bukan skim piramid. Alright, so memang pangkat-pangkat ni you tak boleh belilah. Kalau you ada duit 100,000 pun you tak boleh beli pangkat ni. Sebab apa? Sebab kelayakan kita diukur berdasarkan performance business kita. Performance kerja kita. Berdasarkan kualiti kerja kita tu. Nanti kata akan explain in details. Alright, so ini adalah career journey yang you kena faham lah. So bila you join Mama Sap ni, okay, you akan bermula sebagai dropship di bawah ni. Okay, you punya pangkat ialah dropship. Okay, dropship sama je. Dia sama. Zero modal, tak saya simpan stok, zero rugi. Konsep yang sama. Even sampai use fire ni pun konsep yang sama. Tak ada modal, tak ada simpan stok, tak ada rugi. Sama. Okay. So di level dropship ni, apa yang you dapat? Di level dropship ni apa yang you dapat? So imbuhan di level dropship ni yang you dapatnya ialah cash profit. You dapat cash profit. Inilah cash profit ni Okay. Unlimited. So dekat sini, if let's say lah di peringkat awal you join ni, you punya matlamat ialah you just nak fast cash. You nak duit cepat. Saya kat kan, saya kalau boleh dapat sehari RM50 untuk lepaskan duit minyak, duit minyak, pergi kerja, duit makan, okay, belanja harian, untuk top up kan, bila sesak-sesak tak ada duit tu ke kan, ataupun untuk duit simpanan. Saya nak simpan lah kat tin. Saya sebenarnya kan, bila saya kira-kira gaji saya macam tak cukup sebenarnya kalau saya nak simpan. Tapi saya nak cari satu peluang yang saya boleh hari-hari, at least saya boleh ketepikan RM50 masuk bank ke, ASB ke, tabung haji ke kan. Yang saya boleh ketepikan duit tu, RM50 tu ke contohnya. Tapi 50 ni bukan datang daripada gaji saya. Gaji saya tak nak usik. Ada tak cara kat tin? Ada. Kat dropship ni lah. Dekat dropship ni you boleh dapat fast cash. Sangat fast. You decide lah how fast you nak. Okay? Let's say kalau you aim satu hari nak RM50, jual lah berapa biji kotak kek. Kita ada magic number dia. Alright? So you boleh decide berapa banyak fast cash yang you nak every day. Okay? And fast cash ni, cash profit ni, you dapat on the spot. Itu yang paling best. On the spot. Okay? Fast cash ni on the spot. Bila customer buat payment, okay, contoh, bila customer payment, customer bayar dekat you. You bayar dekat HQ. Contoh, customer bayar 50, you bayar dekat HQ, you bayar dekat HQ 45. So kat sini you dapat RM RM5 contohnya. So RM5 ni kalau 10 customer tak ke 50? Sehari. Contohnya Okay, so ini you dapat on the spot, masuk bank you. Customer bayar ke account bank you. Account you. Okay, dan you akan bayar ke HQ. Ni adalah cara-caranya, nanti ni kemudian kita akan cerita. Okay, so for those yang memang ada plan nak dapatkan ataupun tengah mencari-cari peluang nak fast cash, so you bolehlah mulakan journey you sebagai dropship.
Okay, so apa membezakan dropship dan pangkat-pangkat lain ni? Of course lah dia punya income yang ditawarkan. So kalau level agent di level agent ni yang bestnya dekat sini, you punya payslip cun. Kenapa I cakap you punya payslip cun? Sebagai dropshipper, you dapat payslip. Ada payslip daripada Mama Sap. You ada commission statement, kita panggil. Commission statement kan. Mudah nak faham. Payslip lah. Okay. So adalah payslip dekat peringkat dropship ni. Cuma disebabkan dropship ni you dapat cash profit ni on the spot. So you punya untung tu based on daily basis. Betul tak? Untung tu daily basis. Bila daily basis, payslip you tu kurang cantik lah. Sebab dia bukan bayaran bulanan. Compare kalau you fight agent, stokis, master, planner, fire ni, payslip dia ni you akan nampak amount yang dibayar secara bulanan. Yang mana amount ni adalah sama ada you boleh aim for personal sale bonus, overriding personal sales, overriding group sales ataupun bonus performance and leadership, which is benda ni semua Kak akan explain nanti. Okay. So yang ini semua HQ akan total kan every month. Berapa yang you layak, total yang you layak, HQ akan back in. So, sebabkan dia total bulanan pula tu kan. That's why dalam payslip you nanti, nampaklah amount bulanan. That's why bila kalau you ada impian, ada harapan, ada cita-cita nak beli rumah ke, beli kereta ke apa kan, you kena aim pangkat yang paling tinggi dalam Mama Sap ni supaya payslip you ni, amount bulanan ni melayakkan you untuk beli kereta, beli rumah dan sebagainya. Okay? Boleh follow? Alright, so Kak teruskan lagi. Okay. Ni agent. Okay, dan seterusnya kita ada pangkat stokis. Stokis ni bezanya apa? Ni, allowance. Nampak tak? Allowance. Beza. Okay. Dan ada pangkat master stokis. Nampak tak? Master stokis punya allowance. Coaching incentive ni bakal ada adjustment sama ada mungkin dilebihkan atau ditambahkan dengan insentif lain. Okay, ditukarkan dengan insentif lain. Okay. Alright. So ada allowance. Bezanya dekat allowance. Nampak? Ini adalah bulanan tau. Bulanan. So kalau you master, you dapat total kat sini 5,000 allowance free daripada HQ Okay, dia on top of everything tau. On top. Ni dapat. Ini dapat. Ini adalah on top daripada semua ni. Kan? On top semua ni. So bayangkan ini sebulan. Kalau setahun 5,000 kali setahun tak 60,000 extra. Every year. Dalam masa setahun tu you boleh dapat. So that's why kalau you ada cita-cita nak income yang lebih besar, you kena fight pangkat dalam Mama Sap. Dan of course lah, dia bukan sekadar perbezaan di bahagian income semata-mata, tapi termasuklah modul pembelajaran. Di level dropship, kita punya content mengajar you benda-benda basic. Kita takkan ajar you benda-benda advance tau. Benda-benda contoh sendirian berhad ke, percukaian ke WSP sok-sok ke. Kita takkan ajar you dekat bahagian dropship ni. Sebab bagi kita, dropship ni adalah skill basic yang you kena kuasai. Dan bila you naik pangkat agent, stokis, master, barulah kita akan dedahkan you dengan knowledge yang lebih advance sesuai dengan performance you dan progress you ketika itu. Kan, sebab ilmu tak sama sayang. Even kita sekolah pun ada sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti pun ada asasi, ada diploma kan, betul tak? Ada asasi, ada pra-diploma lagi, ada diploma lagi, lepas tu ada apa, degree, master dan sebagainya. Okay, so begitu juga dalam Mama Sap ni. Setiap pangkat ni kita punya konten pembelajaran tak sama. Okay, di bahagian dropship ni benda-benda basic, tapi di bahagian agent adalah lebih kepada agent ni dia lebih kepada pembinaan company lah. Okay, yang ini kita lebih kepada sendirian berhad. Kat sini, kalau kat sini Mama Sap cerita pasal sendirian berhad, pasal pencukaian company, lepas tu pasal apa lagi, macam-macam lah yang teknikal kan. Lepas tu belum lagi pasal expansion company, macam-macam scale up company, macam-macam lah. Okay, dekat bahagian Master Stokis Platinum Fire, modul semua tak sama. That's why kalau you adalah seorang yang sukakan improvement, you lagi suka nak lagi baik, ada tak? Nak lagi yang lagi best lagi, ada tak? You suka more, you adalah seorang champion yang suka nak lebih lagi, nak more lagi, then this is the answer. Okay, untuk you unlock more and more potensi diri you. So sebagai seorang Mama Sap Warrior, ini adalah perkara basic yang you kena fahamkan and then you kena masterkan. So kalau untuk Platinum and Sapphire, nampak dia ada car fund, dia ada travel fund. Beza amount lah, figure. Kalau you kira kat sini
RM1,500, RM4,000, RM1,000, RM1,500. Berapa total bonus extra ni? Berapa ni? RM5,500, RM6,500, RM9,000 kan? RM9K sebulan. Ini kalau you platinum lah. Kalau you master, RM5,000, RM4,000, RM9,000. RM11,000, RM13,500. Nah, ambil. Bulanan. Sebulan. You darab lah 12 bulan setahun kalau you ada last fire. Luar biasa kan? Inilah carrier yang Mama Sap offer untuk kita semua sebagai rakan niaga. Okay? Dan untuk pengetahuan you guys, ini memanglah pangkat. Ini memanglah pangkat. Kita punya ranking lah. Kita panggil rank kita dalam Mama Sap. Tapi sebenarnya di sebalik rank ni ialah, okay, korang ni faham ketulisan kat atas ni. Minta maaf lah kalau korang tak faham. Di sebalik rank ni ialah, okay, di sebalik rank ni ialah you sebenarnya sedang membina syarikat you sendiri. Okay, bila you join Mama Sap, okay, syarikat sendiri. Bila you join Mama Sap, dekat bahagian dropship ni memanglah you belajar basic-basic, you belajar sales marketing, yang basic-basic, kan. Tapi the moment you ada team, bila you dah ada team ni adalah pembinaan ke arah pembinaan syarikat. Okay, so kita akan ajar you step by step macam mana daripada team yang kecil nak besar dan besarkan. Okay, so bila ada syarikat sendiri ni sayang, ownership ni you punya. Kalau you register SSM, ownership you punya, bukan Mama Sap punya. Ownership you punya. So you boleh ada company value you sendiri. Kan. Okay, kalau you siapa yang study bab-bab Sendirian Berhad, bab-bab company punya development ni, dia tahulah company value ni kan. So if let's say you punya turnover, sales you whatsoever, menaikkan you punya company value, mana tahu you boleh jual you punya company. InsyaAllah kan. Okay. So itulah dia, nak bagi you faham, alright, apa yang Mama Sap offer dekat kita semua. Okay, ini adalah lebih kepada future planning you. So that's why Mama Sap ni motif kita, objektif kita, kita tak nak you meniaga, you shop sendiri, just nak survive. Kita tak nak you ada mentality survival. Kita nak you ada mentality growth. Kita nak you ada mentality I want more, I want to achieve more, I want to become more and more better. Okay, kita nak you pergi ke arah tu supaya you dapat unlock lebih banyak lagi potensi diri you. Sebab kita percaya manusia ni adalah ciptaan yang paling hebat. Manusia ni adalah ciptaan yang paling unik, yang Allah muliakan. Nak lagi kalau kita ni umat Nabi Muhammad, memang Allah sangat muliakan kita. Dan kita percaya ada lagi banyak lagi talent-talent yang ada dalam diri kita ni yang kita sendiri pun tak sedar Allah dah bagi kat kita. Cuma benda tu perlu dicongkil, bakat tu perlu dicongkil, perlu dilatih. That's why lah kita susun career ni untuk you. Okay, macam best ke best sangat? Dah boring ke kata explain ni? Ke terlampau laju kata explain? Tak laju lah boleh faham, boleh follow lah Okay, so kita teruskan. Okay, so ini antara income yang Mama Sap offer. Okay, kita ada cash profit unlimited, overriding personal, overriding group. Kita ada performance and leadership. Ni dia salah satu. You boleh dapat salah satu, dia bukan dapat dua-dua. Okay, alright. And then ada personal sales bonus, ada rank allowance, coaching incentive, rank allowance, okay, untuk platinum, travel fund, Sphere, ni Sphere punya travel fund, ni Ika fund. Okay, so ini antara income yang Mama Sap offer lah dan ini adalah monthly basis. Take note, monthly basis, sebulan punya pengiraan. Okay, so jom kita pergi ke arah target dan KPI. So, apa syarat-syarat kelayakan untuk you dapat setiap benefit yang ditawarkan tu tadi? Pertama, kalau di peringkat dropship, kita tak ada target. So, kalau setakat you nak dapat cash, fast cash kan? Tak ada target. Kalau you setakat nak fast cash, okay, you nak fast cash, alright. You berjual lah berapa you nak jual. Banyak you jual, banyak lah you dapat. You tak jual, tak adalah you dapat apa-apa. So, ini dekat level dropship. Okay, so tak ada apa-apa komitmen lah dekat sini. Alright, ikutlah suka hati you lah kan. Tapi kita so far lah kita tengok anak-anak team Kak Tin, even anak-anak team Kak Tin dropship ni, the moment dia dapat je untung, dia dapat je first sales dia akan excited nak dapat more and more. And benda tu yang buatkan dia excited nak break. Saya nak agent lah, saya nak stokis lah, saya nak master lah. Benda tu yang membuatkan dia orang sangat-sangat excited. So kalau you tanya Kak Tin lah kalau macam tu saya nak dropship je lah, saya tak nak pening-pening. It depends on matlamat keuangan you. Mungkin ada orang nak kaya tapi tak nak pening, which is benda tu impossible, mustahil.
Mana boleh kita nak kaya tapi kita tak nak pening. Tapi ada orang dia tak nak kaya pun, dia just nak survive. Dia nak cukup apa yang ada je. Alah cukup lah dapat lepas duit si minyak motor contohnya kan. It's okay. Mamasak offer peluang dekat semua orang sama rata, depends lah diri you macam mana. Okay. But if you adalah seorang yang champion, you adalah seorang yang sangat-sangat nak win. I nak more. You adalah orang yang begitu. So you wajib fight ranking. Macam kata cakap tadi, fight lah pangkat kan. So kalau pangkat agent, syarat simple je. Personal sale you jual seorang-seorang, you kena buat 300. And kalau you ada team you kena buat, team you total kena 2K. Ini team GS ni, GS ialah group. Group. Je group pun dah tak reti dah kat ni kan. Group. Nampak sangat tu. Group. Okay, personal sale ialah PS ialah personal. Personal maksudnya you jual seorang-seorang. You jual seorang-seorang 300. Ni mungkin you ajak abalong, bangar, bancik, bangkak kan. Ataupun kawan baik 1, kawan baik 2, kawan baik 3, kawan baik 4. So you boleh lah ajak join you buat sama-sama kan. So kalau if let's say group you punya sale 2,000 and personal sale you 3,000, you dah entitled untuk unlock keuntungan agent. Ni nanti kita akan ceritakan datang. Okay. So you just fahamkan KPI kita lah. So 300 ni dia dah bercampur dengan 2,000. So misal kata team you, team tadi kan, ni team ni buat 1.7, you buat 300, ditambahkan jadi 2K. So cukup lah untuk you punya group sale. Okay. Alright, tu untuk agent. Tu untuk agent. Okay, seterusnya stokis. Untuk stokis, dia dah bukan lagi group sale lagi dah. Untuk stokis, personal kena buat 500. Ni, you dah kena start. Make sure dahan you, orang yang you ajak join tu, manage untuk buat 4K. Dekat sini lah yang kita cakap. Dekat sini, topik yang kita ajar, modul yang kita ajar, lebih kepada leadership skill. Okay, leadership skills kan. Lepas tu building business punya skill. Tapi basic lah, ni masih basic lagi. Building business kan. Macam mana you nak bangunkan. Umpamanya 4 dahan direct ni, umpamanya you ada 4 kedai. Macam mana you nak develop 4 cawangan contohnya. Okay, so topik kita dekat stage ni dia dah advance. Dia tak sama dengan topik agent and dropship. So itu yang buatkan Mamasab ni menarik. Setiap pangkat ada ilmu baru, ada skill baru, dan benda tu membuatkan kita excited nak tahu lagi. Apa lagi aku boleh buat Apa lagi aku boleh break record benda tu. Okay, so target dia ialah 4 orang yang kita train sehingga orang tu boleh buat 4,000. Dekat sini training you punya skill kan, trainer skill sebagai seorang coach, sebagai seorang trainer. So kalau you ada passion dalam mengajar orang, you suka mengajar orang, you suka tengok kejayaan orang, you sukalah nak berkongsi, you suka mengajar ni, you suka sangat-sangat, you rasa excited bila tengok apa you ajar orang boleh buat dan orang tu berjaya buat, you rasa itu adalah satu kepuasan. So you memang wajib fight untuk dapatkan ranking-ranking ni tadi. Okay, so just perlu train develop 4 orang. Okay, dengan total group sale dia setiap satu orang tu ialah 4K, dan you akan dapat income sebagai seorang stokis. Kalau master pula dia tambah sikit je, tambah 15K dan 2K. So total 8 orang. Okay. So untuk platinum you kena lahirkan 4 orang master. Untuk sapphire you kena lahirkan 4 premium. Simple and straightforward. Okay. Untuk personal sale bonus, kalau you berjaya manage jual seorang-seorang, and you berjaya manage buat personal sale 10,000, you akan dapat personal sale bonus berapa tadi? RM500 sebulan. So kalau bulan ni you manage untuk jual seorang-seorang 10,000, maka you dapat lagi tambahan 500 daripada seluruh income. Okay. Yang ini adalah, ni agak complicated. Kata tak nak cerita sangat, tapi you boleh just tengok dululah Okay, tapi ni you kena fahamkan juga sebenarnya. Tapi topik ni kalau kata cerita, video ni akan jadi 8 jam. So kata tak ceritalah bab ni, tapi you boleh tengok lah Ini berlaku bila mana you melahirkan orang yang sama pangkat dengan you. Normally dalam mana-mana company, dalam mana-mana company yang menggunakan sistem stokis agent ni, bila anak team sama pangkat dengan mak dia. Anak team sama pangkat dengan mak dia. Mak dia agent, anak dia pun agent. Mak dia stokis, anak dia pun stokis. Kebiasaannya majority company dia akan buang tau. Maksudnya anak yang sama pangkat tu totally di-excludekan, dikecualikan daripada pengiraan income mak dia. Kesianlah dekat mak ni tadi. Mak ni dah train anak tu, dah ajar, dah bantu. Tiba-tiba bila anak tu dah pandai, anak tu dah besar, kita tak dapat apa-apa.
daripada hasil masa yang kita korbankan untuk mengajar dia. Which is benda tu akan buatkan kita rasa agak demotivated. That's why dalam Mama Sab kita sangat faham benda tu. So you got nothing to worry whenever anak team you berjaya untuk capai level sama dengan you. Contoh kalau you agent, dia pun agent. Tak adalah langsung zero. You langsung tak dapat apa-apa daripada dia. Tidak. You still ada juga persen you dapat. Begitu juga stokis melahirkan stokis. Begitu juga master melahirkan master. Tapi dia adalah syarat-syarat dia ni. Ni syarat-syarat dia. Okay, nanti ni syarat tadi kalau kata explain dia jadi 8 jam. So cukup you nampak lah. Okay. So leadership ni apa pula? Ni kan tadi kan. Dia salah satu. Leadership ni kalau you melahirkan you agent, you melahirkan agent. Tapi you tak memenuhi syarat ni. Syarat ni you tak fulfill. Syarat ni you gagal. Still you dapat juga 1%. Baik kan HQ kan? Baik kan? Kebanyakan HQ tak bagi dah. HQ terus tak bagi. Tapi Mama Sab baik, bagi lagi. Walaupun ikutkan you tak layak pun untuk claim atas anak yang sama pangkat ni. Okay. Tapi HQ tetap bagi. Kan terbaik Mama Sab. Okay. So ini target and KPI. Mungkin akan pening-pening sikit. But it's okay. You tarik nafas, buang nafas. Follow Kak Tin insyaAllah. Boleh? Okay. So jom kita teruskan yang seterusnya. Okay, Kak Tin bagi simulation. Nanti kan tak faham kan? Macam mana nak apply? Macam mana nak apply? So kita bagilah. Okay, anggaplah Nutella cheese tart. Siapa ingat lagi Nutella cheese tart yang bulat tu? Boleh lukis ke? Yang bulat tu? Yang bulat tu. Macam tu ke? Nutella cheese tart. Dia ada bunga-bunga. Ada Nutella penuh tu. Yang tu lah Nutella cheese tart tu. Okay, so kita jual dekat customer 50. Customer bayar kat kita 45. Ini kalau you naik agent, you naik stocking, you naik master. Nampak? Harga tak sama. So basically sebenarnya pangkat you ni menentukan profit margin you. Pangkat you menentukan profit margin yang you dapat. Okay. So jom kita pergi bulan pertama. Assume bulan pertama you, let's say November. So November you join Mama Sab. So macam mana you nak applykan marketing plan dalam Mama Sab ni? Simple je. If let's say lah you jual sehari 3 biji je. Sehari kita ada 24 jam. Okay. Mungkin you kerja you mungkin 8 jam ke 10 jam pergi balik kan. Okay. So you masih lagi ada baki 14 jam. Untuk you tidur, untuk you makan, berak, mandi, uruskan keluarga, uruskan rumah. You ada 14 jam. So dalam 14 jam ni, kita just suggest dekat you, recommend dekat you, hanya fokus jual 3 biji je sehari. 3 biji je sehari. So ni 3 biji setiap hari. So 1 bulan bersamaan 90 kotak NCT. NCT ni untuk cheese tart tadilah. So dan dalam Mama Sab ni berdasarkan kita punya average record average record, customer kita satu customer membeli 2 kali sebulan. Okay, itu kita punya average record, average data kita. Cuma nak bagi customer repeat 2 kali sebulan ni adalah step by step yang kita kena buat. Dia tak adalah simply orang nak repeat. Adalah rule do's and don'ts yang you kena buat untuk memastikan customer repeat order dengan you. Okay. So satu customer beli 2 kali. So sebulan sebenarnya you hanya perlukan berapa customer? You hanya perlukan 45 customer saja. Okay. You hanya perlukan 45 customer saja. So nampak 3 box NCT, 1 customer 2 kali. So 45 customer je sebulan. So berapa sales you? So kita kira lah 90 kotak darat RM50 harga jual. Harga jual retail. So sell you RM4,500. So disebabkan ni you sorang-sorang. You tak ada team. You seorang baru join kan. Okay. So you sorang-sorang pun dah buat RM4,500. Jual 3 biji je. Customer 45 orang. So Kak Tin tanya you. Kak Tin nak tanya you sekarang. Dalam handphone you, ada tak 45 orang ni agak-agak? Ada tak 45 orang yang you rasa dia mampu beli, dia suka dessert, kan? Dia okey lah. Tak, kalau dia tak suka pun dia nak hadiahkan kat orang ke? Ada tak sepanjang hidup you, daripada you sekolah rendah, sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti sampai you besar hari ni, ada tak 45 orang yang you kenal, yang you tahu dari duit dia mampu beli? 45 je sayang. Kata tak minta 450, 45 je. InsyaAllah ada kan? Betul tak? Okay. So berapa income you bulan pertama? Let's say November ni. Cash profit. Ni formula lah. Ini formula nak kira. Formula nak kira cash profit. Kalau korang tanya kat tu, untung saya berapa? Tolong hafal formula ni. Dah macam jawab soalan AdMed SPM pula ya. Okay.
So 90 darab 5, harga customer tolak harga DS tadi 4.5. Ini you dapat on the spot. Okay. Ni kata cadang simpan. Simpan dulu. Walaupun dah masuk dalam bank, you simpan tunggu hujung bulan. Supaya bank statement you cantik. Bila bank statement you cantik, nanti nak beli kereta, rumah semua senang. Okay, biar sampai di hujung bulan. Okay, 400.5. So, disebabkan you head agent, agent tadi ada apa? Agent tadi ada bonus kan? Ada bonus, ada overriding, ada ni kan? So, berdasarkan you punya performance tadi, you hanya layak untuk dapat overriding on personal sale you. Sebab you tak ada team and personal sale you tak sampai pun 10,000. So, you layaklah dapat overriding sahaja. Okay, so macam mana formula dia? Ni formula dia. Formula personal sale dia ini. Ini formula dia. Okay, so kita dah kira, inilah dia. Ini yang HQ akan bayar hujung bulan dan akan ada dalam payslip. Kan. Yang ini 400.5 ni pun ada juga dalam payslip. Cuma duitnya dah dalam bank you. Sebab tu kata-kata simpan tunggu hujung bulan. Nanti bila 630 ni HQ bayar, masukkan dalam bank sekali. So nanti dalam bank you akan ada 400.5 campur 630 pada 30 hari bulan 11 2023. So nanti bila you simpan you punya bank statement, you simpan you punya commission statement, you nak apply loan apa semua dah senang. So berapa total income? 1,080. Okey tak okey? Bulan pertama. Okey ke tak okey? Bulan pertama join. Okey, jual sehari 3 biji je dekat 45 orang, dah dapat 1,080. Okey ke tak okey? Okey sangat lah. Apa tak okeynya? Okey banget. Kan? Okey banget. Seterusnya, jom kita kenal pasti. Okey, isunya. Okey, kata sekarang saya dah faham. Untuk saya dapat 1,080 ni, saya kena jual dekat 45 orang. Betul tak? Saya kena jual dekat 45 orang yang membeli 2 bulan sekali. Kan? 45 yang beli 2 kali sebulan. Sorry, yang beli 2 kali sebulan. Alright. Isunya sekarang ni 45 ni. 45 ni. Isunya mana ataupun siapakah 45 orang yang nak beli 2 kali sebulan tu? Tu isu kita yang pertama. Yang kedua, mesti you nak tahu kat mana 45 orang ni kita boleh jumpa dia. Okay, kita boleh approach dia. And macam mana caranya kita nak pastikan 45 orang ni beli. Okay, jangan risau. Kita bagi jawapan siap-siap. Okay, siapa 45 orang ni? Macam kata cakap tadi lah. Bila kita nak menjual ni, kita nak suruh orang beli. Kita nak suruh orang keluarkan duit dia. So, nak suruh orang keluarkan duit ni, benda pertama, orang tu mesti kena suka apa yang kita jual dulu. So, kalau you jual kambing, tapi you pergi tanya dekat orang yang allergic kambing, you rasa dia nak beli tak? Mestilah dia tak beli. Begitu juga kalau you jual kek tapi you pergi jual dekat orang yang ada kencing manis, yang dah tahap kritikal, yang you nak suruh dia makan sendiri. Tu memang masalah. Memang dia tak akan belilah. Kecuali dia ada kencing manis tapi dia nak beli untuk hadiahkan ke orang lain. Itu lain cerita. Okay? Alright, so rule nombor 1-nya ialah kena orang yang kita nak suruh dia beli ni, 45 orang ni, 45 ni, okay, 45 customer ni, dia suka dulu produk yang kita jual. Okay, and then dia mestilah berpendapatan, ada kemampuan nak beli. Kalau dia, walaupun dia suri rumah contohnya. Walaupun dia suri rumah tapi dia ada duit dia sendiri. Dia ada saving dia sendiri ke. Dia ada kemampuan untuk beli. So orang macam ni kita approach. Tapi kalau you tahu orang ni pun Allahu Akbar, dia pun tengah mencari sumber pendapatan tambahan ni. Tak apalah. Invite dia jadi team. Orang yang you rasa dia tak ada kemampuan, jangan marah dia, jangan hina dia, jangan keji dia. Tapi bantu dia untuk sama-sama jana income dengan you. That's the good way. Itu lebih baik. Jangan sebab you rasa, alamak dia ni macam tak ada duit je nak beli, you hina-hina dia, you babai-babaikan dia. Tak boleh. Kalau you jumpa seseorang tu, you rasa, dia ni kesiannya tengah struggle ni. Kesiannya dia nak pakai duit ni. Better you ajak dia, jom lah belajar, join Mama Sab ni. Kan? Mana tahu boleh tambah-tambah. It's good kalau you invite dia. Lagi bagus. At least you memberi manfaat kepada dia. Okay? Jangan hina dia. Jangan pandang rendah kat dia. Okay? Alright. So, seterusnya, mestilah customer 45 orang ni mestilah ada attitude, ada karakter, ada sifat suka menghargai ataupun memberi ataupun meraihkan. Dia jenis orang yang tak berkira. Mungkin you lagi kenal. Contoh, kalau yang you nak approach tu adalah
adik-beradik atau saudara mara atau family atau kawan-kawan. You lagi kenal mereka daripada katin kan. You lagi kenal mereka. You lagi tahu perangai dia. You lagi tahu karakter dia ni. Dia ni jenis kedekut ke tak kedekut. Kalau jenis kedekut ni, daripada you pening-pening kepala, lebih baik you cari orang lain. Doakan je lah hidayat untuk dia, okay? Alright, so 3 karakter ni je. Sayang, sebab kita ni jual produk makanan. Produk makanan ni, kita bukannya complicated. Produk makanan, F&B. Dan kita juga jual service, surprise, tak tahu nak tulis dah kan, surprise delivery. Nak jadi doktor dulu, itulah. Surprise delivery. Service surprise delivery, even produk makanan itself, kita tak perlukan kriteria customer yang complicated. Avatar kita very simple and straightforward. Tak kisah lapisan umur, masyarakat, kaum, bangsa, semua boleh beli produk kita, boleh gunakan servis kita. Cuma dia punya avatarnya, karakternya simple, 3 ni. Alright? Dan kata tanya you all, cuba tengok sekeliling. Cuba tengok contact phone. Cuba tengok contact phone you. Tengok social media you sekarang. Ada tak orang yang ciri-ciri begini? Cuba senaraikan, nak 45 orang ke? Senaraikan 45 orang tu. Okay? Alright. Di manakah? Baru cakap tadi. Contact phone, kawan-kawan, keluarga, social media you, referral. Contohlah kalau you kenal kan, alah, aku tak makan kek lah. Okay, tapi kau ada kawan-kawan kan? Ada tak kawan-kawan kau yang kau rasa macam suka? Kita minta referral. Okay? Simple sangat part ni. Okay? Senang sangat. Ini semua zero cost. Zero cost. Kata tak suruh korang tekan ads. Okay? Ni semua zero cost ni. Just tanya. Tanya diorang. Okay? Alright? Lepas tu macam mana cara. Yang ini semua kita akan ajar bila you register. Lepas you settle register, kita akan ajar apa tu, apa benda ni ketuk pintu, apa benda tu bina kolam, apa benda ni. Ini apa. Ini apa. Ni kita akan cerita dekat group support kita untuk bantu you lah. Okay, so you got nothing to worry. You just hanya perlu copy paste saja. Maksudnya copy paste ni, you hanya perlu duplicate. Apa kita buat? Tiru. Tiru. Buat lebih baik. Duplicate lebih baik. Lebih baik. Okay, buat lebih baik. Alright. So, kita dah settlekan solution. Rasa senang tak nak dapat 1080 ni? InsyaAllah senang kan? InsyaAllah senang. Dan kata nak tanya you guys what if? Okay. Disebabkan you dah ada customer. Okay, dah cukup sebulan you join. Lepas 1 bulan you join kan, you pun cakap lah dengan 45 orang ni. Kan you WhatsApp diorang, kan you contact, you text diorang. Assalamualaikum kak nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab akak support saya. Terima kasih banyak-banyak dekat akak support beli memasak dengan saya. Sebab akak support saya kak, alhamdulillah syukur kak, bulan ni saya dapat income pertama saya bersama memasak. Sebulan yang pertama saya join, income saya dah 1080. Terima kasih banyak-banyak kak. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Sebab akak sokong saya, akak support saya, akak tolong iklankan saya, akak like posting saya, akak bantu saya, akak tengok iklan saya, akak doakan saya. Alhamdulillah kak, saya dapat income saya 1080. Walaupun ini bulan pertama saya join memasak. Terima kasih banyak-banyak. Soalan Kak Ting, kalau you buat macam ni dekat 45 orang ni, you cakap macam tu kat 45 orang ni, you rasa ada tak 45 orang ni yang mungkin dia pun berminat. Macam best je sebulan pertama dapat 1000. Kalau dia tak berminat pun mungkin dia ada family atau kawan-kawan yang dia nak recommend kan. Biar betul sebulan dapat 1000. Boleh aku nak suruh kau ajak aku punya family. Kak Ngah aku ke, kak cik aku ke, kebetulan dia nak berhenti kerja jaga anak kat rumah. Dia pun dah biasa kerja dah. Itulah di mana tahu ada peluang untuk dia cik income ke. You rasa ada tak 4 orang yang berkemungkinan nak juga macam ni? 4 orang yang nak juga income macam ni. You rasa ada ke ada? InsyaAllah ada. Okay. So, apa you buat bulan Disember? Bulan Disember. Tadi November kan? Apa pula you bulan Disember? So, apa you buat? Bila you dah jumpa 4 orang tadi, okay, you invite dia. Jom. I ajar you macam mana nak buat 1080. Sebab you dah buat dah. November, you dah buat dah 1080. Jom. I ajar Ali, Abu, Tipa, Jenab. Contohnya kan. Jomlah Ali, Abu, Tipa, Jenab. Aku ajar kau macam mana nak buat 1080. Diorang pun tiru game yang sama. Diorang tiru je. Copy paste lah. Ni apa yang kita buat tadi kan. Yang ni kan yang kita buat. Semua step ni. Yang semua step ni. Bulan pertama. Lepas tu step yang ini dia tiru. Yang ini dia tiru. Kan. Dia tiru copy paste je. Okay. Bila dia tiru. Apa income you pula? Jom kita kira. Apa you dapat. Bila you punya team ni. Dah start ada team.
Okay, first kita tengok berapa sale you. Personal sale you 4,500. Okay, cuba kita tengok rank you stokis. Kenapa stokis? Sebab KPI stokis personal sale 500 je. So you dah lepas dah, you buat 4,500. Dahan direct kena ada group sale 4K. Sekarang dahan direct you ada 4 orang, Ali, Abu, Tipa, Jenab. Semuanya sale 4,500, 4,500, 4,500, 4,500. So you dah ada 4 orang yang buat 4,000 ke atas settle, dan you punya personal sale pun dah settle. So you dapatlah rank stokis. So berapa income you? Okay, first adalah you punya cash profit. Ni nampak cash profit. Kita besar kan. Cash profit berapa? 4,500. Overriding personal sale 720. Overriding on dahan. Disebabkan dahan ni semua pangkat agent. Okay, so jumlah dahan ni formula dia. Jumlah dahan. Ni formula dia. Berapa total yang ini? So disebabkan you berjaya dapat stokis, ada allowance 200. So berapa total pada bulan kedua? 1,730. So you nampak tak? Bulan kedua, you masih jual yang sama. Sebab apa? Sebab apa you jual yang sama? You masih lagi buat yang sama ni. Kenapa you masih buat yang sama? Sebab customer you yang 45 orang yang beli pada bulan pertama ni, diorang repeat order lagi bulan kedua. Kan? Sebab apa? Kita ni produk masak banyak. Mungkin bulan November ni yang dia beli, NCT dengan RVFN contohnya. Masuk bulan Disember dia nak try benda lain pula. Dia naklah try PGM dengan kambing contohnya, lamb contohnya. Okay? Sebab produk kita banyak. So setiap bulan dia nak try produk kita yang lain-lain kan. Sebulan sekali. Memang itulah averagenya pun. Okay? So Katin tanya you guys. Bulan kedua, berapa peningkatan sale you? Daripada 1,080 naik jadi 1,007. Berapa peningkatan? Almost 600 plus kan? Almost 600 plus. So Kak Tia tanyalah si Ali, si Abu, si Tipa, si Jenab ni, diorang ni dah dapat lah 1,080 sebab diorang tiru game you kan? Ni kira bulan pertama diorang lah. Ini kira bulan pertama diorang. Masing-masing dapat 1,080, dapat 1,080 kan? Semua dapat. Sebab diorang tiru apa yang you buat bulan 11. Ni kursi bulan 12. Okay. Bila diorang tahu you punya income 1,007, you rasa diorang yang dah dapat duit ni nak diam je? Mestilah diorang akan cakap, bestnya 1,007. Seronoknya. Aku pun nak lebih lagi. Semua akan nak lebih. Diorang pun nak juga. Kalau macam ni punya senang, kan? Tolong 4 orang je. Sebab diorang pun ada 45 customer juga. So dia just cakap je dengan 45 orang tu, ada tak 4 orang yang nak income dengan saya? So diorang ni pun bertambah. Masuklah game ke 3 Januari 2024. Okay. So bila mana dahan you yang Ali, siapa tadi, Abu, Tipa, si Jenab ni dah tiru game you bulan kedua. Ini dah bulan kedua kan? Diorang pun bannerlah dahan masing-masing. Diorang pun ada group diorang masing-masing. So ni group ni, ni group ni, group ni. So you ada 1, 2, 3, 4. Okay. Dan bila anak tim you ni, sebabkan diorang ni dah pandai. Sebabkan diorang ni dah pandai kan. Diorang ni dah pandai. So diorang guide diorang punya tim ni, diorang buat sendirilah. Betul tak? Diorang dah pandai. Diorang dah pandai cari order, dah pandai cari runner. So diorang banner lah tim diorang sendiri. So bila diorang banner tim diorang sendiri, you takkanlah duduk goyang kaki je. You tambahlah lagi 4 orang. You bantu lagi 4 orang. Sebab bulan ketiga ni, you still buat lagi you punya personal sale. Kan customer you yang 45 orang bulan November, repeat lagi Disember. 45 lagi tu repeat lagi Disember. Kan, dia repeat. Dan disebabkan mungkin sama ada dia repeat ataupun dia recommend. Yang beli November ni dia happy, dia recommend. Dia recommend kan. So akan berlaku repeat lagi dekat bulan Januari. Tapi you kena faham kena bear in mind. Repeat ni dia tak datang tiba-tiba. Repeat sales ni kena ada skill. Yang ni kita akan ajar. Kena ada skill. Macam mana you nak pastikan customer repeat dengan you. Ada dia punya skill yang you kena kuasai, kena belajar. Okay, tapi kita tunjuk dengan you. Benda tu senang. Alright. So you pun duplicate lah dahan. Baru lagi cari lagi 4 orang yang baru. Okay, so dekat bulan Januari ni, next year ni, apa yang you dapat ni? Apa yang you dapat Januari? Padam dulu apa yang you dapat. So jom kita tengok. Kita kira balik personal sale you 4,500. Okay, sebab you still lagi buat sale. Okay, rank you master. Why master? Sebab personal sale you dari base 1,000. Settle.
Dahan you ada 4 orang yang stokis. Sebab diorang kan tiru game you yang bulan kedua. Ada 4 orang yang stokis. Settle 15k ke atas. Kan nampak ni group sale 22 kan. Dah ada 4 orang yang buat 2k. Ni 1, 2, 3, 4. Settle you punya target master. Alright, so berapa income you? Okay, jom tengok income. Cash profit 4.5, overriding on personal sales 900, overriding on dahan yang stokis 3,006, overriding on dahan yang agent 1,008, rank masa stokis allowance 1,000, coaching incentive 4,000, total 11,030. Bulan ketiga, exponential. Sebab tu bestnya business networking. Kita tolong orang pandai, orang faham, orang boleh buat, orang jual. Kita ajar dia dengan seikhlas hati kita. Kita support dia, kita bantu dia, kita guide dia, kita turunkan segala ilmu kita dekat dia. Ini hasilnya. Numbers doesn't lie. Nombor tak menipu. You buat, you dapat. Kak Tin tanya you, bulan kedua 1,007 kan? Bulan kedua, bulan pertama 1,008. Bulan kedua 1,730. Betul tak? 1,730. Bulan ketiga 11,030. Peningkatan berapa ganda ni? Berganda-ganda. Okey tak okey? Itu belum lagi yang ini nanti bulan keempat dia beranak. Yang ini pun beranak. Yang ini pun beranak. Masing-masing nak duit. Siapa tak nak duit? Kat situlah you punya business akan auto run. Passive income you jalan. Tapi you takkan duduk goyang kaki je. You upgrade knowledge, upgrade skills. Kat sinilah kita akan inilah semua nak upgrade knowledge skill ni tu yang sendirian berhad lah. Kan? Itu yang cukai lah. Apa segala semua tu zaman time yang bila you dah berkembang-kembang biak ni lah. Sebab dah melibatkan ramai orang, melibatkan duit yang banyak. So you kena belajar macam mana nak manage, macam mana nak delegate, manage. Apa lagi? Segalalah benda-benda yang berkaitan dengan bisnes. So you rasa berbaloi ke berbaloi fight? Kalau tanya Kak Tin lah, mana ada company yang boleh offer kenaikan gaji setiap bulan. Lepas tu kenaikan gaji dia based on kita punya effort and performance. Gila tak gila? Gila lah. Kalau kita kerja biasa makan gaji, kita terikat dengan offer letter. Offer letter dia dah fix. Kau buat kerja banyak macam mana pun itulah dia. Kecuali you commission based. Kecuali dalam offer letter you tu ada mengatakan lagi banyak you buat kerja, lagi banyak you dapat. Itu lain cerita. Tapi most of general offer letter dalam employment, biasanya basic pay lah. Dan another benefit lain tambah-tambah. Okay? Tapi untuk you dapat kenaikan setiap bulan macam ni, impossible kalau you makan gaji. Kecuali dalam business. Dan business yang ada right structure, right support system. So hari ni Kak Tin dah tunjuk dengan you guys. Ini yang buatkan Kak Tin. Kalau korang tanya, why Kak Tin stay dengan Mama Sap? Why Kak Tin fight dalam Mama Sap? Sebab I tahu apa I dapat kalau I buat. It's very clear, it's very straightforward and benda ni senang nak diduplicate. Produk kita senang, platform kita senang, kita punya product knowledge tak perlu nak pening kepala, kita nak jual semudah tekan handphone sahaja, tak perlu nak buat demo whatsoever. Kan, semudah tekan handphone je. So tak perlu kita nak pegang stok, tak payah buat delivery, tak payah. So benda tu yang membantukan, yang membuatkan Kak Tin macam no, this is my future, insyaAllah. Benda ni Kak Tin percaya, lagi ramai orang tahu, lagi ramai orang rasa bahagia, gembira buat duit. Yes, insyaAllah kita boleh kurangkan kadar pengangguran, kita boleh kurangkan masalah ekonomi, kita boleh naikkan balik ekonomi keluarga kita, diri kita, masyarakat kita, negara kita, insyaAllah. Okay, yang penting kita nampak benda ni senang, mudah and simple. Itulah dia. Alright. Okay, so tapi ingatlah reminder, dia adalah reminder dia. Dia adalah rules dia, adalah guideline dia. Apa rules and guideline yang you kena faham? Pertama sekali ialah success rate. So whenever kita buat, contoh kalau Kak Tin cakap tadi kan, you kena jual dekat 45, kita back balik bulan 1. You nak kena jual dekat 45 orang ni. Bila you nak jual kat 45 orang, of course sayang, you kena be realistic. Okay? Belum tentu 45 orang you contact, 45 orang nak beli. Sebab tu you kena faham success rate ni. Okay? Kak Tin selalu ambil 10%. Biar penat. Walaupun sebenarnya dia bukan 10% sebenarnya success rate ni. Okay, tapi Kak Tin letak je paling minimum supaya kita tak selesa. So success rate kita dah 10%. So kalau you nak 45 orang beli, you kena approach at least 450 orang.
Alah sayang, social media kita, Facebook friend kita pun beribu-ribu. Follower kita pun beribu-ribu. Setakat nak bercakap dengan 450 orang sebulan tau, bukan sehari. 450 ni bahagilah 30 hari. Berapa? 450 bahagi 30 hari berapa? Tekanlah kalkulator. Mana kalkulator kita ni? Kita pun dah lupa dah kalkulator kita. Mana kalkulator kita? Ni. Okay. 450 bahagi 30 hari. Sehari 15 orang. Ya Allah, sehari bercakap dengan 15 orang. Bersamaan 15 orang. Sehari bercakap dengan 15 orang. Kak, saya ada jual kek. Kak, saya ada buat surprise delivery. Kak, saya ada buat surprise delivery. Bercakaplah dengan 15 orang yang ada kualiti 3 ciri-ciri tadi. Janganlah dengan orang yang you tahu tak ada kemampuan pun you nak bercakap. Jangan. Okay? 3 ciri-ciri tadi. Okay? So, bercakap sehari 15 orang. Itu success rate. Sebab tu fokus daily number. You kena tahu reality. Reality check. Reality. Alright. Dan yang kedua, pengorbanan dan keberanian kena ada. Kalau you nak berniaga tapi malulah. Seganlah nak PM orang tiba-tiba. Seganlah nak tanya orang tiba-tiba. Malu lah. Tak boleh. Tak boleh lah. Anak tak boleh tinggal. Anak tak boleh tu. Semua benda lah semua salah anak kau. Semua salah anak. Lepas tu, nanti anak dah besar, salahkan siapa pula tu? Anak pula salahkan mak. Eloklah tu. Okay? Apa-apa kejayaan, pengorbanan dan keberanian tu sangat diperlukan. Kak Tia suka sangat bagi contoh ni. Baby. Bayi nak berjalan. Korang pernah tak tengok baby? Baby nak jalan pun ambil masa 6 bulan ke 7 bulan. Betul tak? Tapi korang pernah tak tengok baby give up berjalan? Ada tak baby yang give up nak merangkap ataupun baby yang give up nak bangun berjalan? Kak Tia tak pernah lagi jumpa baby yang give up. Tak pernah. Tak ada. Why baby tak give up? Korang pernah fikir tak? Kenapa baby tak give up? Kan sakit. Kan merangkak tu kan. Cuba kau sekarang ni. Cuba you all yang sekarang yang dah tua-tua ni. Cuba try merangkak 6 bulan. Cuba try jatuh bangun 6 bulan. Larat tak? Tapi why baby larat? Padahal baby ketika itu body dia masih fragile. Otak dia belum sempurna. Akal dia belum sempurna. But why baby tak give up? Sebab hati dia suci. Dia tak ada expectation. Baby ni hati suci. Dia tak ada apa-apa expectation. Dia berjatuh, sakit, nangis. Lepas tu dia bangun lagi. Sebab dia tak ada sangkaan buruk ke, sangkaan negatif ke, tak ada. Dia tak ada expectation. Baby ni very, very suci. So, cubalah kita jadi seperti bayi. Yang mana tak pernah kenal erti give up dalam mendapatkan langkah yang pertama. Sebab bila you all buat business, ini adalah your first experience. Pengalaman pertama. Jadilah seperti bayi yang tak pernah kenal erti give up untuk dapatkan langkah pertama dia. Okay? Begitu juga dalam perniagaan. And then, cerita pumpang, tapi kalau tak ada ilmu pun tak function. Buat kerja bagi nak gila, tapi buat kerja dengan cara yang salah. Okay? Nak ketuk paku pakai hammer, awak pakai pepahat. Pepahat ke pahat? You pakai pahat. Pepahat tu yang makan tu kan? Okay, kita nak pukul paku. Nak masukkan paku, patut pakai hammer kan? Pakai hammer. Nak lukis hammer pun tak erti. Nak pakai hammer. Tapi awak pakai pahat tu. Pahat yang duk ukir-ukir tu. Mana nak datangnya? Mana nak jadinya? Saya memang tak ada bakat melukis. Okay. So, ilmu kena sentiasa di-upgrade. Jangan mudah selesa and always challenge diri you. Kalau dah pandai buat marketing muka buku, dah pandai marketing di Facebook, cubalah marketing di Instagram. Mahirkanlah marketing di WhatsApp. Lepas tu mahirkanlah di TikTok. Challenge diri you. Sentiasa upgrade. Bila you upgrade knowledge, upgrade lah income. Simple matematik. Okay. Upgrade knowledge, upgrade income. Alright, darling? Okay. Dan last but not least, circle ni kena ada. Positive circle. Sayang, even kalau you lebah sekalipun sayang. Tapi kalau you duduk dalam tong sampah, tetap you busuk. Faham ke? Even you ni lebah, sepatutnya you ni sweet, manis, comel. Tapi kalau you duduk dalam tong sampah, itu tak bau bangkai sayang. Sebab tu you kena pastikan circle you ni bukan circle yang membuatkan you jadi bangkai. Duduk dalam circle yang membantu perkembangan you. Circle yang sentiasa penuh dengan ilmu. Walaupun rasa macam pressure. Walaupun rasa macam, ya Allah, back to back lah ilmu dia lepas satu kan. Penuh dengan ilmu. Penuh dengan win. Duduk dengan culture yang macam tu, environment yang macam tu. Kenapa pilih tong sampah kalau ada tempat yang boleh jadikan you emas permata? Gitu kan. Faham ke? So, circle sangat penting. So, macam mana ni? Pastikan you sentiasa hadir dalam group support kita, dalam sesi Zoom, dalam sesi meet and greet, even dalam offline session kita. Okay? Itu sahaja nak berjaya dalam masa ni. Macam best ke best. So, kalau you all ada soalan, boleh drop dekat bawah. So, Kak Tia harap you all fahamlah keseluruhan marketing plan ni. For those leader-leader yang tengok video ni, you all wajib ada skills
untuk pastikan you mampu explain marketing plan ni dekat anak team you dengan lebih baik daripada apa yang Kak explain. Okay? Sebab ini adalah nyawa perkembangan company you. Kalau you sebagai leader, you pun tak reti nak cakap, you pun tak reti nak explain, suruh dia baca sendiri, better awak jangan jadi leader lah. Awak ni menzalimi orang. Kau macam kau kahwin tapi kau tak nak bagi dia makan. Kau kahwin, dah ada bini tapi tak nak bagi dia nafkah. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Okay? Bila you dah ada anak team, wajib untuk pastikan you ada skill untuk explain semua marketing plan ni dekat dia. Alright? Paling-paling selemah-lemah skill sekalipun, bolehlah ambil video kat ni, bagi dia tengok. Okay, ataupun you ambil video ni, you study, you tirulah apa Kak Tin cakap seketul-seketul, you salin dah kat buku you, dan you practice and practice and practice sampai you mampu explain secara cara you sendiri. Okay, so salam kejayaan luar biasa buat semua. Salam income 5 angka. Salam upgrade diri dan kewangan dan keluarga. Salam bahagia. Thank you so much. Bye.